Apabila Allah, yang Maha Tinggi, menyeru orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, panggilannya sering dikaitkan dengan merealisasikan tuntutan iman mereka secara lisan. Ini kerana dakwaan lisan tanpa perbuatan mempunyai nilai yang sangat kecil dalam Islam. Perbuatan adalah bukti dan bukti yang diperlukan seseorang untuk memperoleh pahala dan rahmat di kedua-dua dunia. Seperti pohon yang berbuah hanya berguna apabila ia berbuah, begitu juga iman hanya berguna apabila ia menghasilkan amal yang baik. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahawa seorang Muslim mesti menggabungkan kedua-dua bahagian Islam yang bermaksud iman dalaman yang disokong oleh perbuatan zahir. Tindakan-tindakan ini melibatkan penggunaan berkat-berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Sebenarnya, definisi seorang Muslim ialah orang yang berserah diri secara fizikal kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, tidak ada orang Islam yang tidak mengamalkan Islam, kerana gagal mengamalkan Islam bercanggah dengan definisi perkataan Muslim. Ayat utama juga memberi amaran kepada umat Islam agar menjauhi sikap memilih dan memilih aspek Islam yang mana yang harus diikuti dan yang mana yang harus diabaikan, bergantung pada keinginan mereka. Ini adalah orang yang menganggap Islam seperti kod dan oleh itu memakai dan menanggalkannya bila-bila masa yang mereka mahu. Orang ini tidak mentaati atau menyembah Allah, sebaliknya, mereka hanya menurut dan menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Surah 25 Al-Furqan, ayat 43. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya sendiri? Malah, memilih dan memilih bahagian Islam yang mana untuk diikuti dan diabaikan telah disifatkan sebagai mengingkari sebahagian daripada wahyu ilahi, walaupun seorang Muslim mungkin mendakwa mempercayai seluruh Al-Quran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 84-85. Dan, ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian kamu, dengan mengatakan, janganlah kamu menumpahkan darah kamu dan janganlah kamu saling mengusir dari kampung halaman kamu. Kemudian kamu mengakui ini semasa kamu menyaksikan. Kemudian, kamu adalah yang sama membunuh sesama sendiri dan mengusir segolongan dari kaum kamu dari kampung halaman mereka. Bekerjasama melawan mereka dalam dosa dan pencerobohan. Dan jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, walaupun pengusiran mereka adalah dilarang bagi kamu. Maka adakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan mengingkari sebahagian? Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat berat. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Oleh itu, orang yang memilih dan memilih apa yang harus diikuti dalam ajaran Islam mengikut keinginan mereka, hanya mengundang kehinaan ke atas dirinya di kedua-dua dunia. Perkara-perkara duniawi yang mereka perolehi dengan berkompromi dengan ajaran Islam akan menjadi punca tekanan, kesengsaraan dan kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan, kerana mereka tidak dapat lari dari kawalan Allah Ta'ala. Dan kerana sikap mereka akan mendorong mereka untuk menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, ia akan menambahkan lagi kesusahan, tekanan dan kesusahan mereka di kedua-dua dunia. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak-banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan. Orang yang memilih dan memilih ajaran Islam yang mana untuk diikuti atau diabaikan menurut keinginan mereka adalah mengikuti jejak musuh bebuyutan mereka, Iblis, kerana dia adalah orang pertama yang berkelakuan seperti ini, apabila dia menolak perintah Allah Ta'ala untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi Adam S. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 208.
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Orang yang mengikuti jejak syaitan tidak akan pernah memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan sama ada di dunia ini atau di akhirat. Satu lagi aspek mengikuti jejak syaitan adalah apabila seseorang bertindak atas bid'ah agama yang tidak berakar pada dua sumber bimbingan, Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Semakin banyak seseorang itu beramal pada sumber ilmu agama yang lain, walaupun ia membawa kepada amal soleh, maka semakin sedikit mereka akan beramal dengan dua sumber hidayah itu, yang seterusnya membawa kepada kesesatan. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memberi amaran dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Malah, ayat utama yang dibincangkan secara khusus diturunkan apabila sekumpulan sahabat yang dahulunya Yahudi atau Nasrani berhasrat untuk terus mengamalkan ajaran agama mereka dahulu yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Hal ini telah dibincangkan dalam tafsir Al-Qurtubi, Jilid 1, halaman 531. Selain itu, semakin banyak seseorang itu bertindak atas sumber ilmu agama yang lain, semakin mereka akan mula bertindak terhadap perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Beginilah cara iblis menyesatkan manusia, selangkah demi selangkah. Sebagai contoh, seseorang yang menghadapi kesukaran akan dinasihatkan untuk melakukan latihan kerohanian tertentu yang bercanggah dan mencabar ajaran Islam. Oleh kerana orang ini jahil dan mempunyai tabiat bertindak atas sumber ilmu agama yang lain, mereka akan mudah terjerumus ke dalam perangkap ini dan mula melakukan latihan kerohanian yang secara langsung mencabar ajaran Islam. Mereka bahkan akan mula mempercayai perkara-perkara tentang Allah yang Maha Agung dan alam semesta yang bercanggah dengan ajaran Islam juga, seperti orang beriman atau makhluk gaib boleh mengawal takdir mereka, kerana ilmu mereka diambil dari selain dua sumber hidayah. Sebahagian daripada amalan dan kepercayaan yang sesat ini adalah kekufuran yang jelas, seperti mengamalkan ilmu hitam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 102. Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajar manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babylon, HRT dan MRT. Tetapi mereka, iaitu dua malaikat, tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, "Kami adalah cubaan, maka janganlah kamu kafir dengan melakukan sihir." Jadi seorang Muslim boleh kehilangan iman mereka tanpa menyedarinya, kerana mereka mempunyai tabiat bertindak berdasarkan sumber ilmu agama yang lain. Inilah sebabnya mengapa bertindak atas bid'ah agama yang tidak berakar pada dua sumber hidayah adalah mengikut jejak langkah syaitan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat 209, kunci untuk mengelak daripada mengikuti jejak syaitan adalah dengan mempelajari dan bertindak berdasarkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Semakin seseorang melakukan ini, semakin mereka akan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ini membawa kepada perlindungan daripada iblis dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Surah 15 Al-Hijr, ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat. Dan surah 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan bab 5 Al-Maidah, ayat 15-16. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang nyata. Dengan kitab skim Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 209. Tetapi jika kamu tergelincir, sesat, setelah datang kepadamu bukti yang nyata. Oleh itu,
Tiada seorang pun yang ditinggalkan dengan sebaran alasan, kerana bukti yang jelas dari Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah dianugerahkan kepada manusia dan, pada zaman ini, mudah diakses oleh kebanyakan orang. Orang yang mengabaikan belajar dan mengamalkan ajaran Islam tidak akan terlepas dari kekuasaan Allah yang Maha Tinggi, dan mereka akan menghadapi akibat dari pilihan dan tindakan mereka di kedua dunia. Ini adalah sebab utama mengapa ramai orang Islam gagal untuk mendapatkan ketenangan fikiran, kerana mereka gagal untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam supaya mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah, yang Maha Tinggi, mengawal hati rohani mereka, tempat ketenangan jiwa, mereka tidak akan pernah mendapat ketenangan jiwa. Bab 53 An-Najm, ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 209. Tetapi jika kamu tergelincir, iaitu menyimpang setelah datang kepadamu bukti yang nyata, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa. Tetapi kerana Allah, yang Maha Tinggi, juga Maha Bijaksana, Dia sahaja yang dapat menyediakan kod tingkah laku yang diperlukan bagi manusia untuk mencapai perlindungan daripada iblis dan banyak perangkapnya supaya manusia dapat memperoleh ketenangan fikiran. Tata kelakuan ini berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Oleh itu, seseorang mesti berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka, kerana mereka tahu ia adalah yang terbaik untuk kesejahteraan mental dan fizikal mereka, walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Tetapi dalam kes ini, seorang doktor manusia boleh melakukan kesilapan sedangkan Allah, yang Maha Tinggi, Maha Bijaksana, dan menerima dan bertindak mengikut apa yang telah ditetapkannya hanya akan membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 209. Tetapi jika kamu tergelincir, iaitu menyimpang setelah datang kepadamu bukti yang nyata, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan surah 10 Yunus, ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.